Okey geng, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku Syakir Zuffar. Okey, untuk video kali ni aku nak sambung pasal Piala Dunia. Dan edisi kali ni aku nak cerita pasal Piala Dunia edisi ke-14 tahun 1990. Okey, tapi sebelum tu aku hargai sangat kalau korang boleh like dan subscribe channel aku ni. Bila korang buat like dan juga subscribe, itu bermakna korang support channel aku dan korang suka konten yang aku buat. So itu akan buat aku lagi semangat untuk kongsi banyak lagi benda pasal bola sepak. Okay, let's go. Okay, untuk edisi ke-14 1990 ni, edisi kali ini dilangsungkan di Itali dan ini merupakan kali kedua Itali jadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Selepas kali pertama Itali jadi tuan rumah sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu pada 1934. Okey, 56 tahun sebelumnya. Okey. Untuk event kali ini dilangsungkan selama 31 hari, iaitu daripada 8 Jun sehinggalah 8 Julai 1990 dan dilangsungkan di 12 buah stadium di 12 buah bandar. 12 bandar yang terlibat dalam penganjuran Piala Dunia ni, okey, ialah Bologna, Udine, Palermo, Genoa, Florence, Cagliari, Bari, Verona, Turin, Naples, Milan dan juga Rome. Di Bologna, stadium yang digunakan adalah Stadio Renato dell'Ara yang boleh memuatkan 39,000 orang. Di Udine, stadium yang digunakan adalah Stadio Friuli yang boleh memuatkan 38,000 orang. Di Palermo, stadium yang digunakan adalah iaitu Stadio La Favorita yang boleh memuatkan 36,000 orang. Di Genoa, stadium yang digunakan adalah Stadio Luigi Ferraris yang boleh memuatkan 36,000 orang. Di Florence, stadium yang digunakan adalah Stadio Arlemo Franchi yang boleh memuatkan 41,000 orang. Di Cagliari pula, stadium yang digunakan adalah Stadio Santi Aila yang boleh memuatkan 40,000 orang. Di Bari, stadium yang digunakan adalah Stadio San Nicola. Stadium ni boleh memuatkan 56,000 orang. Di Verona, stadium yang digunakan adalah Stadio Marcantonio Bentegodi. Stadium ni boleh memuatkan 42,000 orang. Di Turin, stadium yang digunakan adalah Stadio delle Alpi yang boleh memuatkan 68,000 orang. Di Naples, stadium yang digunakan adalah Stadio San Paolo yang boleh memuatkan 74,000 orang. Di Rome, di ibu negara Itali sendiri, Rome, stadium yang digunakan adalah Stadio Olimpico. Stadium ni boleh memuatkan 81,000 orang. Manakala di bandar Milan, stadium yang digunakan adalah Stadio San Siro. Ini yang boleh memuatkan 85,700 orang, dan stadium San Siro ni adalah orang kata stadium yang terbesar yang digunakan dalam edisi ke-14 ni. Okey, sebenarnya kalau korang familiar, kalau korang tengok video aku yang kedua kan, Piala Dunia edisi 1934 tu, ada beberapa stadium yang digunakan pada edisi kali ini telah pun digunakan pada orang kata edisi tersebut, edisi 56 tahun yang lepas tu, edisi kedua. Proses kelayakan sama macam orang kata edisi lepas dan dua edisi lepas lah. Selepas orang kata jumlah pasukan yang akan bermain di peringkat akhir Piala Dunia ni ditambah daripada 16 menjadi 24, begitulah format dia. Okey, untuk pasukan yang layak ke orang kata pusingan akhir Piala Dunia edisi ke-14 tahun 1990 ni, okey, 24 pasukan tu ialah Austria, Belgium, Brazil, Cameroon, Colombia, Czechoslovakia, Mesir, England, Korea Selatan, Belanda, Romania, Scotland, Spanyol, Sweden, Amerika Syarikat, Uruguay, Kesatuan Soviet, Jerman Barat, Yugoslavia dan Argentina, serta tuan rumah Itali lah.
dan ada orang kata 3 pasukan yang membuat penampilan pertama pada Piala Dunia, iaitu Costa Rica, Republic Island dan juga UAE. Okey, untuk format pertandingan masih lagi sama dengan 6 kumpulan, dan di mana setiap kumpulan ni ada 4 pasukan lah. Okey, untuk kumpulan A ada Itali, Czechoslovakia, Austria dan juga Amerika Syarikat. Manakala grup B ada Cameroon, Romania, Argentina dan juga Kesatuan Soviet. Grup C ada Brazil, Costa Rica, Scotland dan juga Sweden. Manakala grup D ada Jerman Barat, Yugoslavia, Colombia dan UAE. Grup E ada Spanyol, Belgium, Uruguay dan juga Korea Selatan. Manakala grup F ada England, Republic Island, Belanda dan juga Mesir. Okey, setelah bermain di orang kata 3 perlawanan di group stage ataupun peringkat kumpulan, juara dan juga naib juara untuk orang kata setiap kumpulan ni kita dapat tahu ya. Okey, untuk juara kumpulan ada Itali, Cameroon, Brazil, Jerman Barat, Spanyol dan juga England. Untuk naib juara pula ada Czechoslovakia, Romania, Costa Rica, Yugoslavia, Belgium dan juga Republic Island. Manakala 4 pasukan terbaik yang duduk di tangga ketiga adalah Argentina, Colombia, Belanda dan juga Uruguay. Okey, jadi orang kata 6 pasukan yang menjadi juara, 6 pasukan naib juara dan juga 4 pasukan yang berada di tangga ketiga ni akan bermain di round of 16, 16 pasukan ya. Okey, untuk perlawanan pertama, Cameroon menumbangkan Colombia dengan skor 2-1 dan perlawanan ini berlangsung sehinggalah ke masa tambahan ya. Okey, Czechoslovakia menewaskan Costa Rica dengan skor 4-1. Perlawanan ketiga, Argentina menewaskan Brazil dengan skor 1-0. Perlawanan keempat, Jerman Barat menewaskan Belanda dengan skor 2-1. Untuk perlawanan kelima, Republic Island dan juga Romania dia seri 0-0. Tetapi permainan berlangsung sehinggalah ke orang kata masa tambahan dan masih lagi 0-0. Di sini diadakan sepakan penalti dan skor akhirnya Republic Island menewaskan Romania dengan skor 5-4 lah penalti. Okey, perlawanan ke-6, Itali menewaskan Uruguay dengan skor 2-0. Perlawanan ke-7 ada Yugoslavia yang menewaskan Spanyol dengan skor 2-1, di mana pada perlawanan ini berlangsung sehinggalah ke masa tambahan. Dan England, perlawanan terakhir adalah England menewaskan Belgium dengan skor 1-0 juga sehingga masa tambahan. Okey, 8 pasukan tadi menang dan automatik layak ke peringkat suku akhir. Di suku akhir, Argentina dan juga Yugoslavia seri dengan skor 0-0 sehinggalah habis masa tambahannya 120 minit dan Argentina dia menang penalti dengan skor 3-2. Untuk perlawanan kedua, Itali menewaskan Republic Island dengan skor 1-0. Perlawanan ketiga, Jerman Barat menewaskan Czechoslovakia dengan skor 1-0, manakala satu lagi perlawanan England menewaskan Cameroon dengan skor 3-2. Okey, di separuh akhir ada yang menarik. Okey, apa yang menariknya? Yang menariknya adalah keempat-empat pasukan ni berakhir dengan skor yang sama di 120 minit. Dan orang kata kedua-dua perlawanan ini berakhir dengan penalti. Okey. Untuk perlawanan pertama, Argentina dan juga Itali, mereka ni terikat satu sama pada 120 minit. Dan pada penalti, Argentina menewaskan Itali dengan skor 4-3 penalti. Perlawanan satu lagi, Jerman Barat dan juga England, kedua-dua pasukan terikat dengan skor yang sama juga, satu sama. Dan selepas masa tambahan pun sama, terikat dengan skor satu sama. Manakala kedua-dua pasukan ini akan bertemu di orang kata penalti lah, skor penalti, dan berakhir juga dengan skor 4-3 berpihak kepada Jerman Barat. Okey. Untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, Itali menewaskan England dengan skor 2-1. Pada final, Jerman Barat menewaskan Argentina dengan skor 1-0. Okey, jadi Jerman Barat menjadi juara untuk kali ketiga sepanjang
orang kata sejarah mereka dalam Piala Dunia. Okey, untuk individual award ataupun orang kata anugerah individu, anugerah penjaring terbanyak kejohanan jatuh kepada pemain daripada Itali, iaitu Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci ni dia menjaringkan 6 gol dalam edisi ke-14 Piala Dunia tahun 1990 ni. Okey. Pada group stage, dia ada jaring 2 gol. Okey, 1 gol dia dapat masa jumpa Austria, di mana Itali menang 1-0, dan 1 lagi gol dia dapat masa jumpa Republic Czech. Masa ni Itali menang 2-0. Okey. Round of 16, ketika mana orang kata Itali menewaskan Uruguay dengan skor 2-0, dia ada skor 1 gol. Di peringkat suku akhir, ketika mana Itali menewaskan Republic Island dengan skor 1-0, dialah penjaring gol itu. Dan di semifinal dia menjaringkan 1 lagi gol ketika mana orang kata mereka seri yang tadi tu aku sebutkan, orang seri satu sama, itu dijaringkan oleh Salvatore Schillaci lah, bertemu Argentina. Dan ketika orang kata pada perlawanan part ketiga dan keempat tu, di mana Itali jumpa England, yang mana diorang menang 2-1, salah satu gol itu disumbangkan oleh Salvatore Schillaci. Okey, dengan jaringan 6 gol tu jugalah membuatkan Salvatore Schillaci ni menjadi pemain terbaik pada edisi ke-14 Piala Dunia 1990. Okey, sampai sini je aku punya perkongsian pasal Piala Dunia tahun 1990 edisi ke-14. Sebelum berpisah, ingat kata-kata ni, semua orang mempunyai masa lalu, namun masa depan seseorang itu jauh lebih penting daripada masa lalunya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video akan datang.